وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, kau bukakanlah kekakuan lidahku supaya mereka faham perkataanku. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Haji Saleh, merupakan pengurusi Masjid Jami' Telekom Malaysia, merangkap pengurusi kursus asas haji kita pada tahun ini. Yang saya hormati Tuan Haji Zaihan, merupakan pegawai pemasaran tabung haji travel. Kalau siapa nak pergi dengan pakej tabung haji travel, boleh berurusan dengan beliau insya-Allah. Nak pergi dengan tabung haji travel. Kalau tabung haji muassasah lambat, kalau travel cepat insya-Allah. Dan yang saya mulakan Tuan Haji Jaafar bin Ali, juga merupakan pembantu pegawai pemasaran tabung haji travel. Seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para tetamu Allah, para pencinta ilmu Allah yang saya hormat sekalian. Minggu lepas dan juga pergi ke mall, balik singgah membeli lepak lian. Apa khabar jemaah semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah rahmatnya pada malam ni, minggu yang kedua. Tapi slide di minggu yang pertama lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita teruskan dengan tajuk kita masih lagi berkenaan dengan sejarah Tanah Haram Mekah. Kita dalam membincang tentang sejarah. Sejarah ni penting. Sebab sejarah ni boleh mengimbaukan kita kisah-kisah yang lama. Sejarah ni bukan satu kisah yang dongeng, bukan satu rekaan, bukan satu ciptaan, bukan satu rekaan. Sejarah satu cerita yang benar. Yang benar, yang betul, yang tepat. Jadi bila mana Nabi SAW bila Nabi berdakwah, umat tak mau, ada umat-umat yang ada umat Islam ni tak mau terima dakwaan Nabi. Bukan kata tak terima, malah diugut, diejek hingga sampai tahap nak bunuh. Jadi Nabi pun rasa susah hati kerana dakwah dia tak diterima. Maka Allah Ta'ala bawakan kisah sejarah Nabi dulu-dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi yang Nabi Ibrahim sebagai satu cetusan semangat Nabi. Bukan kata kau menerima ejekan, pembunuhan, malah Nabi-Nabi dulu lebih dahsyat lagi. Hingga sampai tahap dia dibakar oleh kerajaan Namrud, iaitu Nabi Ibrahim AS.
Jadi orang dulu pun susah dan payah untuk menyampaikan seruan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cerita begitu, dengan sejarah tu, maka Nabi pun dapat semangat balik. Begitu kita nak buat haji ni. Buat haji, memang buat haji satu benda yang susah. Yang susah, yang payah. Memerlukan pengorbanan dan sebagainya. Kita lihat, kita imbau zaman-zaman dahulu. Bagaimana Nabi Ibrahim buat haji. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT untuk melakukan haji dan korban dan sebagainya. Bagaimana bentuk pengorbanan mereka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita Nabi Ibrahim dahlah tak dapat anak masa muda, mai masa tua baru dapat anak. Dah dapat anak suruh ditinggalkan pula. Tinggalkan pula tu di tanah yang gersang, tak ada siapa. Tapi Allah suruh tinggal. Pergomanan antara kasih sayang dan perintah Allah. Mana nak utamakan? Maka diutamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia korbankan kasih sayang anak dia. Dan akhirnya sampai anak tu dah besar, dia balik. Diperintahkan untuk sembelih anak dia pula. Bagaimana keadaan? Dulu suruh tinggal, merah lagi. Sampai anak tu besar, didatangkan pula untuk sembelih. Bagaimana Nabi Ibrahim menerima satu kasih sayang anak dan satu lagi tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Ibrahim pilih untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekalian yang buat raja haji ni memang ada dugaan, ada kepayahan dan sebagainya lagi. Tetapi oleh kerana ini perintah Allah, kita kena lalui juga walau apa keadaan sekalipun. InsyaAllah, walau bagaimanapun, setiap kesusahan itu ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh sembelih Nabi Ibrahim, dia sembelih anak dia. Bukan sembelih pun. Cuma nak uji saja. Selepas dia menyembelih, tetapi masa sembelih tu, Allah cepat menggantikan leher, kibas dan sebagainya lagi. Jadi kesusahan kita yang kita lalui di Mekah ni, hanya sekadar sementara saja. Sebab tu Allah kan tolong kita, bantu kita. Dan Allah memberi kerjaan kepada kita dengan memperoleh haji yang mabrur, insyaAllah. Sebab tu sejarah kita kena faham. Oleh kerana kalau kita tonton cerita, tengok dalam TikTok ada cerita jemaah komplain dekat tabur haji. Dia kata tabur haji melayan mereka semacam pendatang haram dekat Mina. Dekat Mina, tabur haji layan mereka seperti pendatang haram. Bayangkan. Berjamaah haji cakap macam tu. Nak sedia macam mana lagi? Itulah yang kita dapat sediakan. Hanya 3 hari, saya bukan banyak benda pun. 3 hari, 4 hari. Semasa kita buat raja haji Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai lagi. Tapi mereka komplain. Layan mereka macam pendatang haram. Subhanallah. Jadi mereka tidak sabar menerima ujian dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mana kita tengok tak pernah yang tak mati sampai beribu-ribu meninggal lah. InsyaAllah. Itulah pentingnya kita tengok sejarah ni baik. Sejarah Nabi Ibrahim datang kali ketiga ke Mekah setelah menerima perintah membina Kaabah ketika Nabi Ibrahim Ismail berumur 20 tahun dan ibunya telah pun meninggal dunia. Jadi Nabi Ibrahim pada umur 13 datang ke Mekah balik dan melakukan suatu perintah Allah Ta'ala untuk menyembelih anak dia. Setelah selesai penyembelih dan Allah Ta'ala selesai tugasan dia tu, tetapi anak dia tak disembelih, diganti dengan peribas, dan dia balik ke Palestin untuk melakukan dakwah. Sampai umur ada 20 tahun. Selang 7 tahun datang begini untuk perintah Allah untuk mendirikan Kaabah, untuk buat Kaabah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 127, juzuk yang pertama, muka surat 20. Ayat ni dipanggil ayat Madani. Madani, ayat ni turun di Mekah.
Madani. Ayat tu di Madinah, Madinah. Kalau Makani Mekah. Kalau Madani bukan Madani ni, Madinah. Bukan ini Malaysia Madani ni. Ini Madani kan tu. Baik. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meniyang binaan dasar-dasar tapak Kaabah. Yang ini Baitullah, iaitu sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Jadi maknanya kesimpulan pada ayat ini, maka Allah Ta'ala sebagai ganjaran kepada kita sekalian, bila kita buat sesuatu ibadat, maka kita kena berdoa kepada Allah. Lepas kita buat ibadat, kita kena banyak berdoa. Bagaimana Nabi Ibrahim tunjuk teladan dengan anak dia, selepas mereka melakukan sesuatu pekerjaan, satu amalan diperintah Allah, maka kita kena berdoa kepada Allah. Lepas tu lepas semayang, kena berdoa. Nak naik kenderaan, kena berdoa. Duduk di Arafah, kena berdoa. Pendek kata, kita kena banyakkan doa. Kena banyakkan doa. Sebab, Nabi kata, doa mukhrul ibadah. Doa ni otak bagi ibadat. Jadi pentingnya doa. Bagaimana otak tu penting untuk pergerakan badan kita, bagi itu doa penting di dalam penerimaan amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tak doa. Lepas sembahyang doa. Ni kadang-kadang kita doa ni kita agak segan sikit, agak malas sikit. Lalas sikit apa dia kata? Ya Allah, macam biasa lah ya Allah. Macam biasa. Apa biasanya tu? Macam selalulah. Sampai tahap tu. Subhanallah. Jadi kita kena berdoa. Walau macam pendek, macam mana pun, kita kena banyak berdoa. Setiap amalan kita insyaAllah. Baik. Ini sejarah Tanah Haram Mekah. Sejarah dia insyaAllah. Jadi Mekah ni, Mekah asal-asal dulu ni merupakan tempat laluan kabilah dagang ya. Tak ada apa macam mana kita lihat hari ni. Cuma laluan, apa ni, bagaimana kita tengok? Macam, nampak? Inilah di antara Mekah dulu ni. Asal dulu ni. Ini daripada, apa ni, Syam. Ni Yaman. Jadi mereka berdagang antara Syam, Yamani. Sebab tu kita tengok Mekah ni dia ada 4 segi. Satu ni Yaman, Yamani. Ini Syami. Yang ni penyuruh kepada Iraqi. Ini penyuruh Hajar Aswad. Jadi maknanya pedagang. Inilah di antara asal Mekah dulu. Jadi maknanya kawasan laluan kabilah dagang. Okey. Suku Jurhum. Suku Jurhum ni maknanya orang daripada Sabak. Daripada Sabak. Oleh kerana negara mereka ditimpa oleh, sebenarnya Sabak dulu ni satu negara yang subur dengan tumbuh-tumbuhan. Hujannya banyak. Tetapi penduduk Sabak ini telah ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah turunkan bala dan Allah banjirkan negara Sabak tu. Akhirnya salah satu suku ni jalan menuju daripada Yaman menuju ke Mekah. Menuju. Bila sampai setempat, mereka melihat memohon izin Hajar bermukim. Kita imbau cerita yang di minggu lepas. Setelah Nabi Ismail menendang pasir, akhirnya pasir itu mengeluarkan air. Itu di antara satu hadiah daripada Allah Ta'ala kepada Hajar dan Ismail. Satu hadiah. Hadiah apa? Hadiah sebab mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Hadiahnya Zam-Zam. Jadi setiap usaha kita, tuan-tuan dan puan-puan, setiap yang kita habis duit ni, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jangan bimbang lah. Kita kata habis 30,000 lah, 100,000 pergi Mekah. Jangan bimbang. Tak habis duit tu. Ukhlifalahum. Allah akan tambah balik. Allah akan ganti balik. Tapi Allah tak ganti seketui lah.
Allah ganti dengan bentuk kesihatan, kedamaian, keluarga-keluarga semua baik-baik belaka, anak-anak maju jaya dalam bidang masing-masing. Tak ada yang duk jadi karaoke. Jadi karaoke. Ada yang masuk pusat serenti dan sebagainya lagi. Anak kita hebat-hebat, itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua. Bukan semua anak-anak yang boleh jadi macam anak kita. Ni pasal apa? Sebab hadiah daripada Allah Ta'ala di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Selepas itu, bila air timbul, automatically, dia punya burung-burung tak semena-mena datang berhimpun. Jadi burung-burung ni, binatang-binatang yang dapat kesan awal. Kalau nak berlaku bencana ke apa ke, dia dapat kesan awal. Masa jadi tsunami tu, ikan besar-besar orang boleh tangkap. Hak besar-besar, hak tengah-tengah laut tu, laut dalam tu, boleh naik laut darat. Laut cangkat ni. Ya kan? Oleh kerana nak berlaku gempa bumi. Yang berlaku dekat Aceh tu ni. Ni jaga-jaga ni, dia tengok nanti TikTok, ikan ruan duk naik tu jaga-jaga tu. Ikan dah lari tu. Ada benda-benda yang akan terjadi ni. Jaga-jaga. Jaga-jaga macam mana? Jaga-jaga tu bukan jaga-jaga tak lena. Jaga-jaga ni, persiapkan amalan kita. Tengok benda pelik, persediakan amalan. Bagi banyak. Tahajud, kena bangunlah kalau tak bangun. Kalau dah bangun, biasa 2, buat 4. Kena tambah. Kalau sedekah biasa RM1, buat RM2. Biasa 2, pergi 3. Jangan hak 3, turun RM1. Tu cara tak acik dah tu. Kalau boleh hak 100, pergi 200. Kena tambahkan lagi. Okey. Selepas itu suku Juruhum pun datang satu wakil untuk pergi tinjau apa yang terjadi. Bila tinjau, dia boleh bawa laporan. Di situ ada satu tempat air, ada perempuan seorang dan anak seorang. Mereka pun datang. Bila datang, mereka pun tengok bermohon kepada Hajar supaya nak duduk situ. Nak duduk di tempat yang tadi ni. Okey, duduklah mereka. Tapi syarat. Kamu boleh duduk di sini, tetapi air aku yang punya. Ekonomi, aku pegang. Nak duduklah. Ekonomi, aku pegang. Jangan boleh duduk, kadang-kadang ekonomi pun mereka habis. Mereka sakau habis dengan ekonomi kita. Main duduk, tapi kita ni jadi pendatang, mereka jadi tuan. Tu tak mahu tu. Tapi Hajar kata, boleh duduk. Tapi air aku punya. Ekonomi, aku punya. Hajar habaq lama dah. Okey. Okeylah, duduk lama-lama. Jadi, suku Juhum ni balik ke Yaman. Ambil buah-buah kayu. Bawa ayak daripada ayak ni. Sebab ayak ni kurang masa nak. Ambil air, buat balik ke Yaman. Hak Yaman, buat main buah kayu. Jadi, tukar-menukar. Buat main pisang, buat ambil ayak, buat balik pisang. Bukan kata pisang, balik kambing tak. Jadi mana tadi tukar menukar, akhirnya Mekah pun maju. Maka lahir demi lahir. Sampailah Nabi Ismail pun membesar bersama dengan anak-anak suku Jurhum ni. Dan akhirnya Nabi Ismail dijodohkan dengan anak suku Jurhum. Kawinlah Ismail dengan anak-anak suku Jurhum. Kawinnya katanya 2 kali kawin. Kawin pertama tu, ayah dapat rasa anak dia dah kawin. Lalu dia datang ke rumah Ismail dekat Mekah. Tanya, dia panggil Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni rumah siapa? Ni rumah Ma'e. Ismail lah kan? Rumah Ma'e kita ni. Suami ada? Suami tak ada. Di mana? Pergi kerja. Bagaimana kamu hidup dengan Ismail? Dia kata, hidup kami tak aman, susah, nak makan pun tak cukup. Hidup kami tak bahagia lah. Okey. Begitu dekat Ismail nanti dia balik, ni perabung ni, suruh tukar perabung ni. Kayu-kayu galang-galang tu, suruh tukar. Lalu, Nabi Ibrahim balik. Ismail pun balik. Balik tanya isteri dia, tadi ada siapa datang tak? Ada, orang tua. Dia kata apa? Dia tanyalah saya, bagaimana keadaan hidup kita? Tu kau jawab kena. Hidup tak aman, tak bahagia, makan pun tak cukup. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata suruh ganti alang ni. Okey, pada hari ni aku ceraikan kamu. Baik, orang tua tu ialah ayahku. Ayahku datang. Maka cerai,
Maka mak kahwin pula yang kedua. Kahwin kedua, ayah dia mai lagi. Tanya kali kedua pula. Ni kamu siapa? Isteri Ismail. Bagaimana kamu dengan dia? Alhamdulillah, bahagia, bagus. Ismail baik, walaupun kami makan tak cukup, kami bahagia. Okey, habaq kan mak kata, ni tak payah tukar dah. Okey dah. Ismail balik, tanya isteri dia. Isteri jawab begitu. Dia kata, itulah ayahku, maka kamu kekallah isteri aku. Isteri yang baik. Tu cerita dia lah. Sekarang ringkas lah. Okey. Setelah berapa lama, mereka memerintah sehingga sampai 2 abad. 2 abad ni mana 1 abad? 100 tahun. 200 tahun. Bila sampai 200 tahun, maka agama yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dah mula lumpur. Dah mula terhakis. Akhirnya, Amru bin Luai mula sembah berhala. Dia ambil satu patung, satu ni berhala, dia bawa balik ke Mekah dan dijadikan sebagai sembahan. Akhirnya mereka pun sembahlah berhala, mereka tak sembah Allah lagi. Ketika itu datanglah hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, datang satu kumpulan nama suku Khuza'ah. Khuza'ah menguasai Mekah dengan menewaskan kaum suku Jurhum. Oleh kerana mereka tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala, tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah datangkan satu peperangan, satu penguasaan akan menguasai tempat kita kalau kita tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia punya iktibar yang kita kena ambil. Jadi kita kena jaga eloklah negara kita ni supaya negara kita tak dianimi orang, maka kita sembahlah Allah, taatlah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka berperanglah. Akhirnya berperang dengan suku Jurhum. Satu masa saat suku Jurhum ni nak kalah, mereka telah mengambus, telah timbuskan telaga Zamzam. Timbus. Sebab telaga Zamzam tu mereka yang punya katanya. Mereka pun timbus. Bila timbus dan mereka pun menyerah kalah. Bila menyerah kalah, suku Khuza'ah menguasai Mekah. Dengan tidak ada air. Sumber air dah tak ada. Mereka tutup terus. Dan akhirnya, Qusay bin Ibnu Kilab menyatukan suku Arab menjadi satu bangsa ataupun kabilah Quraisy yang disegani. Okey. Suku Khuza'ah ni ketua dia nama dia Hulaibah. Hulaibah bin Habsyi. Hulaibah bin Habsyi, dia ada anak 2 orang. Kibsyam dengan Hubab. Ni suku Khuza'ah ni. Jadi Kilab ni datuk nenek kita yang berapa? Yang kelima. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Hashim bin Kilab bin Hashim bin Kilab. Itu mana ni? Baik, cuba kita tengok. Dia. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fihru bin Malik bin Dinar, Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Maudur bin Nizar bin Ma'an bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Inilah silsilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mak Qusay ni nama dia Fatimah. Mak Qusay nama Fatimah. Ayah dia Kilab meninggal. Lalu mak dia kahwin dengan Rabi'ah. Mak Qusay ni kahwin dengan Rabi'ah. Dapat anak nama dia Dujaj. Jadi Rabi'ah ni selalu memandang hina kepada Qusay. Memandang hina. Sebab lepas dia berkahwin, balik pergi ke Yaman. Sampai ke Yaman, Rabi'ah ni pandang hina kepada Qusay. Maka Qusay mengadu dekat mak dia. Mak dia kata, wahai Qusay, baliklah kamu ke Mekah. Itu tanah air kita. Kau carilah jalan macam mana kau boleh menguasai kota Mekah. Akhirnya Qusay balik ke Mekah.
berjumpa dengan suku Khuza'ah. Dia nak kahwin dengan anak dia, Khubab. Jadi Hulaibah ni tak setuju. Kerana Husain ni orang miskin. Kaya baru boleh kahwin dengan anakku. Kaya dulu. Jadi akhirnya Qusay pun menega. Akhirnya dia pendekkan cerita, dia pun kaya dan dia dapat kahwin dengan Khubab. Bila kahwin dengan Khubab, rupanya ingatkan tak lama kemudian Hulaibah meninggal. Bila Khubab meninggal, ingatkan Hulaibah meninggal akan serah kunci kepada anak dia, Khubab ni. Bila dapat kunci Kaabah, maka dia boleh memerintahkan Mekah. Tapi dia serah pada Kisham, anak lelaki dia. Kisham ni pula kaki arak. Kaki arak, minum. Akhirnya minum itu sampai duit dia habis. Jadi dia ketagih nak minta arak. Tapi duit tak ada. Dia buat tawaran. Siapa boleh bagi dekat aku, duit, aku serahkan kunci Kaabah. Maka di sinilah Qusay mengambil kesempatan, bagi duit dekat dia, dan dia pun serahkan kunci Kaabah kepada Qusay bin Kilab. Maka Qusay menyatukan suku Arab satu bangsa atau kabilah Quraisy yang segani. Setelah dia dapat kunci Kaabah. Maknanya dapat kuasa lah. Kita kuasa, baru kita boleh merintah. Selepas pada tu, lahir Rasulullah SAW semasa zaman gemilang Quraisy dipimpin oleh Abdul Muttalib. Lahir pada bila? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bersamaan 20 April 571. Tidak, saya tak tulis ni. Saya nak bagi teka-teki. Dah. Sebenarnya Nabi lahir ni, kata sejarah 9 Rabiul Awal. Meninggal 12 Rabiul Awal. Itu cerita sejarah lah. Tapi tak apalah. Asalnya lahir 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Meninggal 12 Rabiul Awal. Tapi tak apalah. Tak salah pun. Tak cacat akidah pun tak apa. Itu sejarah. Okey. Masa pemerintahan Abdul Muttalib ni lah, dia dapat anak 10 orang. Ni, Muttalib ni dapat anak 10 orang. Termasuklah anak dia tu Abdullah, ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa dia memerintah, air tak ada. Maka dia dapat mimpi. Suruh pergi korek satu tempat. Di mana tempat tu telah ditimbus dengan kepala kambing lah, dengan kaldai lah, apalah. Tempat hasil daripada suku Jurhum yang timbus Tengah Zamzam tu. Mimpi 3 kali. Takkan kata tempat ni. Kali yang ketiga, dia panggil anak-anak dia, pergilah korek. Maka koreklah, korek. Sampai satu batu tu yang amat keras. Anak-anak tak dapat mukul. Dia kata, wahai ayah, batu ni keras sangat. Maka Abdul Muttalib ambil kapak, dia pun pukul. Bila pukul saja pecah batu tu, maka memancutlah air. Maka dengan itu, maka timbullah kembali air Zam-Zam. Kata Nabi, sejak pada itu, Telaga Zam-Zam tidak akan kering lagi sehingga hari kiamat. Nabilah ni insya-Allah. Jadi setelah itu habis meninggalnya Abdul Muttalib diganti dengan Abu Talib. Lepas Abu Talib meninggal ganti dengan siapa? Dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan. Setelah Abu Sufyan pada 8 Hijrah, maka Nabi SAW telah menguasai kota Mekah di tangan Abu Sufyan bin Harb. Oleh kerana Isya dah masuk, kita terpaksa berhenti dahulu untuk meneruskan solat Isya dulu. InsyaAllah. Lepas ini kita sambung balik. Okey dah? Okey, jangan ke mana-mana. Kalau nak tahu, tunggu selepas ini. Wallahu a'lam. Ya, balik. Balik, mai balik lah. Balik, mai balik insyaAllah. Jangan balik tak mai. Okey dah? Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun satu dugaan. Tengah-tengah seronok, kena berhenti.